Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, selamat kembali ke YouTube channel saya, Cikgu Kamil, Guru Geografi anda. Baiklah, untuk hari ini, untuk video yang kali ini, okey, kita akan sama-sama untuk membincangkan tajuk bab 9 Geografi tingkatan 2, iaitu tajuk yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat hangat, yang sangat-sangat panas yang dibincangkan di seluruh dunia, iaitu tajuk pemanasan global. Okey, mungkin tajuk kali ini ni kamu biasa dengar, kamu selalu dengar dan banyak dibincangkan, okey, di media sosial, di mainstream, media-media mainstream dan sebagainya. Tetapi apakah sebenarnya pemanasan global ini? Apa ini global warming? Okey. Kenapa kita perlu tahu, kenapa ada tajuk khas khusus untuk kita bincangkan tentang pemanasan global ini? Okey. So, diharapkan agar selepas kita membincangkan tajuk ini, kamu semua dapat satu kita panggil stand, satu pendirian mengenai perjuangan pemanasan global ini adalah sangat-sangat penting untuk seluruh dunia kita bersama-sama membantu kita punya bumi untuk terus hidup atau terus berfungsi dengan sihat. Saya harapkan begitulah. Okey. Baiklah, untuk tajuk kali ini kamu akan belajar tentang 4 perkara penting. Yang pertama, kamu akan tengok apakah maksud pemanasan global. Dan yang kedua, faktor-faktor pemanasan global. Okey, ada 2 faktor. Faktor daripada manusia kita yang banyak, okey. Dan juga ada juga faktor-faktor semula jadi di luar daripada kawalan manusia. Dan yang ketiga adalah kesan-kesan pemanasan global, dan yang keempat adalah langkah-langkah untuk mengurangkan pemanasan global. Jadi kita akan tengok kali ini video yang kali ini kita akan tengok tajuk 9.1 dan 9.2. Manakala video yang seterusnya kamu akan tengok kita akan membincangkan tajuk 9.3 dan juga 9.4. Baiklah, kita tengok sama-sama buku teks kamu, buku surat 138, okey, tajuk 9.1 maksud pemanasan global, okey, ataupun dalam bahasa Inggeris ataupun yang biasa kita dengar global warming. Alright. Baiklah, apakah itu pemanasan global? Okey, pemanasan global yang biasa kita dengar panas, bumi semakin panas. Okey, hari-hari kita dengar orang komplain ataupun orang merungut, okey, mengenai cuaca yang semakin panas. Okey, manakala kedai-kedai elektronik, okey, semakin laris untuk menjual pendingin hawa, okey, pendingin hawa, okey, aircon, okey, untuk memastikan manusia ni dapat hidup dalam keadaan yang selesa lah. Okey. Baiklah, kita tengok balik maksud pemanasan global ni secara saintifik lah, secara teknikalnya. Alright. Pemanasan global ialah peningkatan suhu atmosfera bumi secara berterusan. Pemanasan ataupun peningkatan suhu secara berterusan. Okey. Daripada kesan rumah hijau yang melibatkan pertambahan gas karbon dioksida, okey, CO2, dan juga chlorofluorokarbon, CFC, dan juga bahan-bahan pencemar yang lain. Okey, ada banyak gas rumah hijau ini. Okey, yang diterangkan di sini hanya 2 saja, iaitu karbon dioksida dan juga chlorofluorokarbon. Tapi ada banyak lagi lah yang menyumbang kepada peningkatan suhu ini yang kamu akan belajar nanti. Alright. Okay, lihat gambar yang dipaparkan di atas ni. Okay. Ini adalah antara kesan daripada peningkatan suhu, iaitu global warming yang
sangat ditakuti oleh masyarakat dunia yang sedar tentang isu ataupun masalah krisis ini. Okey, tapi ada ramai yang tahu tentang global warming, tetapi mereka sekadar tahu, tidak mengambil peduli tentang isu ini. Alright. Lihat tajuk ataupun muka surat 139. Okey, ini adalah kesan rumah hijau. Okey, kamu dah belajar dah tentang kesan rumah hijau ini pada tajuk sebelum ini. Okey, tetapi ini adalah gambaran mengenai kesan rumah hijau di mana cahaya matahari itu ada yang kebanyakannya diserap oleh bumi disebabkan oleh penyerapan ini berlakunya peningkatan suhu yang sangat-sangat ketara. Dan ada juga disebabkan oleh gas-gas rumah hijau ni, dia orang panggil apa? Dalam bahasa mudah ni lah, dia pegang ataupun dia serap haba ni, gas-gas rumah hijau ni lah yang akan menyebabkan berlakunya semakin banyak peningkatan suhu yang sangat-sangat ketara. Okey. So, kamu boleh tengoklah di sana ada pantulan, cahaya matahari, ada kebanyakannya dipantul dan sebahagian besarnya diserap oleh permukaan bumi. Alright? Baik. Tengok tajuk 9.2, muka surat 140, iaitu faktor-faktor pemanasan global. Baiklah. Untuk tajuk faktor-faktor ini, seperti biasa, kamu jika ada soalan mengenai faktor-faktor pemanasan global, kesan-kesan, kepentingan dan sebagainya ni, kamu perlu jawab. Jika soalan ini adalah soalan bahagian C, kamu perlu jawab dengan betul lah. Tentunya. Tetapi struktur ayat dan juga struktur jawapan kamu tu perlu betul. Contohnya perlu ada fakta, perlu diberikan huraian, dan jika markah yang disediakan itu lebih banyak, bermaksud kamu perlu memberikan contoh-contoh yang tertentu. Baiklah. Untuk tajuk faktor-faktor pemanasan global ini, muka surat 140 dan juga 141, kamu akan nampak mengenai dua faktor yang sangat penting, iaitu faktor aktiviti manusia yang banyak menyumbang kepada berlakunya pemanasan global, dan juga faktor-faktor semula jadi, di luar kawalan kita lah, tentunya. Baiklah, kita akan tengok yang pertama dahulu, faktor-faktor daripada aktiviti manusia. Aktiviti pertanian yang menggunakan racun serangga dan juga baja kimia secara berlebihan. Kita tahu di mana petani-petani sangat-sangat memerlukan racun serangga dan juga baja kimia ini untuk memastikan hasil tanaman mereka ini dapat tumbuh dengan baik dan tidak dirosakkan oleh serangga-serangga. Namun demikian, jika mereka menggunakan dengan kadar yang berlebihan, ini dapat menyumbang kepada berlakunya peningkatan suhu. Jadi bermaksud sekarang ini, semua manusia, termasuk petani sekalipun, mereka juga memainkan peranan penting untuk memastikan pemanasan global ni bukanlah menjadi isu yang sangat kritikal sekarang. Nanti kita akan tengoklah macam mana kita nak memastikan bumi kita ini terus sihat. Kita akan belajar nanti pada tajuk yang seterusnya. Alright. Yang kedua, faktor penyahutanan. Penyahutanan ni datang daripada dua perkataan sebenarnya. Iaitu yang pertama, penyah ataupun membuang ataupun menebang ataupun menghapuskan hutan. Menghapuskan hutan secara besar-besaran bagi menjalankan aktiviti pertanian, pertempatan dan juga perindustrian. Kita tahu, kita sedia maklum, kalau kita nak membina sebuah kawasan perindustrian, kita nak membina shopping kompleks, kita nak membina lapangan terbang dan sebagainya, kita terpaksa untuk menghapuskan sejumlah besar hutan. Sangat luas dan sangat banyak pokok-pokok terpaksa ditebang. Disebabkan tiadanya lagi pokok-pokok ini, bermaksud suhu akan semakin lama semakin meningkat. Kerana apa? Pokok dia juga antara
ejen yang dapat menyederhanakan kan suhu di kawasan tersebut. Okey. Yang ketiga, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan aktiviti perindustrian yang menggunakan bahan api fosil sebagai bahan bakar utama. Okey, kereta, lori, motosikal, bas, okey, kereta api yang menggunakan bahan bakar, barang batu dan sebagainya tu, mereka kenderaan-kenderaan ini adalah akan membantu, akan memberi faktor ataupun akan menyebabkan berlakunya peningkatan suhu yang sangat-sangat ketara. Okey, disebabkan itu, dengan adanya teknologi yang semakin canggih, yang semakin baik sekarang ini, banyak syarikat-syarikat menggalakkan untuk kenderaan ini dihasilkan menggunakan elektrik. Untuk memastikan pemanasan global ini dapat dikawal dengan baik. Alright. Dan yang ketiga adalah yang ini yang selalu kita akan nampak di kawasan-kawasan perumahan, iaitu pembakaran terbuka. Kita nampak golongan-golongan warga emas terutama sekali, ataupun ayah-ayah kita, mak-mak kita, pakcik-pakcik kita, jiran-jiran kita menyapu sampah. Daun-daun yang kering ni mereka kumpul dan mereka bakar. Dan disebabkan oleh pembakaran terbuka ini akan menyebabkan berlakunya pemanasan global yang sangat-sangat kritikal sekarang. Jadi lepas ni, jika nampak, janganlah marah, tapi kalau boleh kita nasihatkan dan kita terangkan kepada mereka tentang isu pemanasan global supaya mereka sedar dan mereka mungkin dapat menyebarluaskan kepada rakan-rakan ataupun jiran-jiran lain supaya kita sama-sama untuk dapat memastikan pemanasan global ni dapat dikawal dengan baiklah. Alright. Okey, kita akan tengok faktor yang kedua, faktor semula jadi. Letusan gunung berapi yang mengeluarkan banyak asap dan debu. Ini manusia sebagai manusia kita tak boleh nak kontrol. Letusan gunung berapi. Bila gunung berapi ini meletus, dia akan mengeluarkan debu-debu asap yang sangat banyak yang akan menyebabkan berlakunya pemanasan global. Yang kedua, penerimaan pancaran matahari yang berlebihan di kawasan-kawasan yang terbuka, di kawasan-kawasan yang tidak ada pokok-pokok. Mereka akan menghadapi peningkatan suhu yang sangat ketara. Dan yang ketiga adalah kebakaran hutan secara semula jadi. Hutan ni juga boleh terbakar secara semula jadi. Ada banyak faktor lah. Faktor panas, faktor ada berlakunya kemarau yang panjang, berlakunya juga ada yang disebabkan oleh kilat, petir dan sebagainya. Alright. So itu adalah faktor-faktor manusia dan juga faktor-faktor fizikal semula jadi. Baik, tengok gambar rajah yang disediakan tu, kamu nampak bahawa rajah 9.2 faktor-faktor pemanasan global, di mana aktiviti manusia dan juga faktor semula jadi ni menyumbang kepada berlakunya pemanasan global. Dan juga nampak kat situ ada simbol-simbol gas rumah hijau, di mana kamu boleh nampak dalam jadual 9.1 sumber gas rumah hijau yang terdapat di bumi yang menyebabkan berlakunya pemanasan global. Kita tengok aktiviti apa dan gas apa yang dilepaskan. Alright. Yang pertama, pembakaran terbuka. Kita melepaskan karbon dioksida. Yang kedua, penjanaan tenaga elektrik terma. Juga melepaskan karbon dioksida. Yang ketiga, pengangkutan yang melepaskan karbon dioksida dan karbon monoksida. Yang keempat, perindustrian, karbon dioksida, nitrogen dioksida dan juga CFC, chlorofluorokarbon. Yang keempat, pertanian, melepaskan gas metana dan juga nitrus oksida.
Dan yang kelima, letusan gunung berapi yang melepaskan karbon dioksida, karbon monoksida dan juga sulfur dioksida. So ada banyak lagi sebenarnya. Kalau kita nak senaraikan kat sini, ada banyak. Tapi ini adalah yang penting, yang sekurang-kurangnya kamu tahu, dan kamu boleh sebarluaskan supaya seluruh masyarakat di Malaysia terutama sekali kita dapat mengawal pemanasan global ni daripada terus berleluasa. Alright. Okey, itu saja untuk video kali ini. Tajuk 9.3 dan 9.4 kita akan belajar sama-sama di video yang seterusnya. Jika ada apa-apa soalan, ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa pendapat dan sebagainya, boleh komen di bahagian bawah, dan link quiz saya akan share dengan kamu nanti. Alright, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi.